Mari kita mulakan dari awal. Sudah agak lama media tidak bercakap tentang pelan damai Trump, memandangkan mereka terlalu sibuk dengan isu Iran. Sebab itulah pengumuman Trump pada 31 Julai benar-benar mengejutkan. Hamas telah bersetuju untuk melucutkan semua senjata, perkara yang selama ini mereka enggan lakukan. Jadi, apa yang berubah? Sebenarnya banyak perkara telah berlaku, tetapi persetujuan Hamas untuk melucutkan senjata bukanlah cerita sebenar. Mari kita kembali ke Oktober 2025 apabila Trump mengumumkan pelan damai Gaza 20 perkara ini. Selama 9 bulan, ia terhenti di apa yang sepatutnya menjadi fasa pertama, satu gencatan senjata yang berkuat kuasa selepas Hamas membebaskan tebusan Israel yang terakhir. Dan pada Januari 2026, apabila jenazah tebusan-tebusan terakhir dipulangkan, pelan itu beralih ke fasa kedua yang sepatutnya membincangkan isu-isu yang lebih sukar, perlucutan senjata, pemunduran Israel, tadbir urus dan pembinaan semula. Namun, selama 6 bulan, tiada apa-apa yang benar-benar berlaku. Rundingan masih berjalan, tetapi tersekap dan pertempuran di dalam Gaza berterusan. Dan tiba-tiba, Trump mengumumkan kejayaan besar yang semua orang diberitahu mustahil untuk dicapai. Namun hanya dalam beberapa jam, pegawai-pegawai Hamas memperjelaskan syarat sebenar. Hamas hanya akan melucutkan senjata jika Israel terlebih dahulu menghentikan semua operasi ketenteraan, berundur sepenuhnya dari Gaza dan membenarkan bantuan kemanusiaan masuk dengan banyak serta menerima penubuhan negara Palestin. Ada yang akan mengatakan ini bukanlah satu persetujuan pun. Dakwaan tentang kejayaan besar itu memang betul secara teori. Hamas telah bersetuju untuk melucutkan senjata, tetapi hanya kerana mereka tahu syarat-syarat untuk perlucutan senjata ini tidak akan pernah dipenuhi. Mereka sebenarnya tidak perlu melucutkan senjata. Mereka hanya boleh mendakwa bahawa mereka akan dan melihat tekanan beralih kepada Israel. Adakah anda faham strateginya? Bagus, kerana situasi Iran berlaku dalam jangka masa yang lebih singkat, tetapi coraknya sama. Pada awal Ogos, Trump mengumumkan bahawa beliau bersedia untuk melancarkan serangan ketenteraan yang tegas terhadap Iran. Israel berada dalam keadaan berjaga-jaga maksimum. Jet pejuang bersiap sedia. Tempat perlindungan bom dibuka. Kemudian beberapa jam selepas itu, Trump mengumumkan apa yang beliau gambarkan sebagai satu kerangka keamanan berkaitan dengan Selat Hormuz dan program nuklear Iran. Oleh kerana Trump telah menggantung ancaman segera terhadap peningkatan ketenteraan dengan bersetuju semula untuk berbincang, kedua-dua pihak kini mendakwa terdapat kemajuan walaupun bergerak ke arah yang bertentangan. Trump mengumumkan bahawa beliau telah memaksa Iran untuk berunding. Iran pula mengumumkan bahawa ancaman tersebut telah digantung. Kedua-duanya sebenarnya tidak mengalah dalam perkara yang penting. Mereka hanya akan bersetuju untuk berbincang mengenai nuklear pada peringkat seterusnya jika syarat-syarat tertentu berubah terlebih dahulu. Iaitu, kami sedang mencapai kemajuan dalam rundingan, tetapi bukan mengenai perkara yang sebenarnya barat ambil berat atau yang Trump mahukan. Sebaliknya mengikut syarat kami, dan kami membuatnya kelihatan seperti Trump yang menjadi masalah. Adakah Anda nampak? Strategi yang sama digunakan dengan Hamas dan dengan Iran. Ia sedang berlaku pada masa yang sama. Dan walaupun ia mengenai isu yang berbeza, ia sama sahaja.